kita ni anak Malaysia, kalau boleh dengan tauladan, dengan kejadian yang ada pada hari ini, kita bersatulah sebagai rakyat Malaysia. So live yang pertama kedua tu memang saya terus on dan saya minta penjelasan. Dan sampai ke hari ni penjelasan tu kita terima melalui tangkapan PDRM. Itu yang paling menjelaskan adalah tangkapan itulah. Bila tangkapan tu kita dah tahu nama dia, identiti dia apa semua secara automatik ataupun secara jelasnya telah terbukti dekat situ. Yang Abdul Hamid bin Abdul Hamid ni adalah bukan warga negara dan nama itu adalah nama beliau. Okey. Jadi kita pun hari ni kita dah tersebar, daripada semalam pun tersebar penangkapan Long Burma ni oleh PDRM telah dilakukan di IPD Tangkak. Dan berita berkenaan dengan penangkapan beliau telah pun tersebar di akhbar dan di media sosial. Daripada media sosial, daripada maklumat tangkapan, daripada PDRM, tangkapan dibuat atas syed fitnah lah, dua tuduhan. Membuat fitnah dan menyebarkan fitnah. Itu Alhamdulillah. Bila dah PDRM dah ambil action, dah ambil tindakan, dah Long Tiger pun dah dibawa ke mahkamah dan telah diambil reman selama 4 hari. Jadi pada kita dah tak ada apa-apa keperluan lagi berkenaan kita nak mendesak, bertanya ataupun berbincang berkenaan isu Long Burma ni, kerana sudah berada di dalam siasatan polis. Cumanya kita mengharapkan jika ada mana-mana pihak yang sebelum ini pernah ada masalah undang-undang dengan Long Burma ni, minta tampil buat laporan polis. Itu kita mohon dan kita menyerulah kepada sahabat-sahabat kita yang mana sebelum ni ada kesalahan undang-undang antara individu dan Long Burma, mohon tampil buat laporan polis. Sebab inilah waktu dia, inilah masa dia untuk buat. Tetapi jangan buat fitnah lah. Kita minta buat laporan. Kalau kata Long Burma ni sebelum ni ada pernah buat ugutan ke apa ke, minta buat laporan polis. Sebab inilah waktu dia. Jadi berkenaan dengan Long Tiger yang telah ditahan oleh pihak berkuasa tu, kita rasa tu clear lah, sangat clear. Dan bagi saya pun penjelasan dan tangkapan itu pun sangat clear, tak ada masalah. Bagi saya mewakili NGO, saya juga ada membuat report polis berkenaan dengan isu ni. Tapi saya serahkan kepada polis untuk siasatan. Nanti kita tengoklah macam mana siasatan dia. Lepas tu berkenaan dengan Long Tiger yang hari ni kita tengok tersebar bahawa Long Tiger ataupun wife dia lah telah melantik peguam. Dan peguam tu adalah peguam brother bro Azam kita, Syed Azam kita. Peguam yang dilantik bagi mewakili Long Tiger. Dia dilantik mungkin oleh keluarga wife lah untuk mewakili Long Tiger. Jadi pada nasihat saya, sesiapa pun yang dilantik oleh Long Tiger, oleh wife Long Tiger untuk menjadi peguam bagi tertuduh, itu adalah kebebasan dan hak dia. Saya memohon kepada semua sahabat-sahabat saya, semua netizen, supaya tidak mengecam tindakan wife dia ataupun mengecam kepada peguam dia, kerana itu adalah hak dia. Dan peguam Syed Azam pun adalah hak profession dia untuk membela mana-mana individu yang belum didapati bersalah. Yang tu kita kena faham. Jadi kita kalau boleh tak nak, kalau boleh jangan mengecam. Sebab ini semua dah siasatan. Dan setiap apa tindakan yang dibuat selepas pada ini adalah mengikut undang-undang. Jadi kita sebagai orang Malaysia, kita sebagai warga negara, kita mesti menghormati undang-undang, menghormati hak individu itu sendiri. Kalau kata dia bersalah, dia
ada hak untuk dia lantik undang-undang, dia lantik peguam untuk membela dia. Jadi kat sini clear berkenaan dengan sebab saya pun ada terima beberapa suruh bawa isu ni lah, isu lantikan peguam ni. Itu jelas, itu hak dia. Kita tak boleh pertikaikan, kita tak boleh kecam. Sesiapa pun peguam yang diangkat untuk mewakili dia, kita tak boleh kecam dia. Itu hak dia dan itu adalah terpaktut dalam undang-undang kita sendiri. Jadi kita sebagai warga negara, kalau kita mengaku kita anak Malaysia, kita mengaku sebagai kita ni warga negara, kita mesti terima. Walaupun sejahat mana pun Lone Tiger ni, tetapi dia tetap ada hak di sisi undang-undang sebelum dijatuhkan salah oleh mahkamah. Yang tu kita kena clear lah. Janganlah kita pergi kecam pula peguam dia, pergi kecam pula wife dia apa semua. Yang tu kita tak nak. Itu dah melambangkan perkara yang negatif bagi kita sebagai kita ni anak Malaysia dan warga negara Malaysia. Tambah pula kita ni Melayu kan. Kita ni nak memperjuangkan Melayu. Tetapi bila kita Melayu, kita kata kita ni ada adab, ada sopan, ada apa. Tapi bila orang tu dah didakwa ikut saluran yang betul, kita nak kecam dia lagi. Dia ambil lawyer, kita nak kecam. Jangan kecam dia. Tak kisahlah dia ambil lawyer siapa pun, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia. Yang kita nak tahu supaya kes ni berjalan dengan adil, tanpa campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang tu kita tak nak. Kalau dia adil, dia jalan di dalam landasan yang betul, tak ada masalah. Dan kita pun sebenarnya daripada peringkat awal pun kita memang nak mencari jalan penyelesaian, nak mencari penjelasan berkenaan dengan siapa Lone Tiger ni. Jadi kita tak perlu lagi kita nak mengecam-ngecam dia. Semuanya dah berada di landasan yang betul. Okey, clear berkenaan dengan peguam lantikan daripada wife dia. Jadi saya pun okey, bagi pihak isteri pun sama juga. Saya mohon, saya merayu sangat kepada orang-orang Melayu kita, kepada sesiapa saja, rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia, jangan kecam isteri dia. Pasal kita tengok daripada Facebook, isteri dia pun dah mula bagi status, dah mula buat status dia dikecam apa semua. Jangan kecam. Pasal yang bersalah ni Long Burma ni saja. Yang buat masalah, yang buat onar Long Burma ni saja. Wife dia, anak dia, jangan. Pasal mereka ni tak bersalah. Mereka ni tak bersalah dan tak ada kena-mengena dengan perbuatan-perbuatan yang tak baik dilakukan oleh Lone Tiger. Lepas tu berkenaan dengan perniagaan pun sama. Jangan. Saya mohon juga, jangan ada kita pergi buat satu team boykot perniagaan dia, boykot kedai makan dia. Jangan. Kita mesti tunjukkan contoh yang baik. Kita nak orang ikut kita, kita nak orang respect kita, kita nak orang mengangkat bangsa kita. Kita nak bangsa kita dipandang mulia. Tetapi perkara-perkara yang tak baik, yang tak mulia kita buat, tu memang tak cantik sangat lah. Point kita mesti jelas, prinsip kita mesti jelas. Kalau kita macam apa yang saya buat, prinsip tu jelas. Saya hanya nak tahu identiti dia siapa. Dan sampai hari ni pun saya stay dengan prinsip saya. Macam tu juga bila dia dah ditangkap, jangan kita pergi kecam dia, pergi buat pula tim untuk boykot kedai makan dia. Jangan. Tu rasanya memang sikap yang tak baik lah bagi dia. Sebab dia ada anak juga kan. Dia ada anak, ada wife dan ada keperluan dia lah. So jangan kecam. Orang nak datang, tak datang tu kedai dia, tu bukan hak kita. Kita jangan paksa orang untuk tak datang kedai dia. Ataupun kita sebarkan berita, jangan boykot apa semua. Jangan. Biar je. Antara orang tak datang kedai dia, apa semua tu kita tak nak ambil tahu. Lepas tu berkenaan dengan tempat dia ditangkap semalam adalah di kawasan, saya dimaklumkan ada video viral di kawasan bengkel. Dan kita pun terima juga, ada orang juga suruh bangkitkan isu ni. Pasal dia jadi isu juga.
Bila isunya di mana diorang kata tempat itu tempat persembunyian, tempat aktiviti Long Burma ni kat situ. Jadi orang kecam. Orang kecam dan orang pandang serong kepada peniaga, pada owner kawasan tu, owner bengkel tu. Bengkel tu saya tak silap nama dia owner bengkel Nasir kalau tak silap saya. Dari bengkel Nasir. Bengkel Nasir ni dia bukan berkawan dengan Long Tiger ni, bukan ada apa-apa urusan lain selain daripada saya dimaklumkan diorang ada urusan perniagaan lah, nak beli lembu, lepas tu Long Tiger ada nak repair kenderaan dekat kawasan situ. Jadi isu tu tak ada kena-mengena dengan owner bengkel tu berkawan rapat ataupun jadi geng ke apa, tak ada kena-mengena. So saya mohon juga kepada netizen, jangan kecam sahabat kita, orang kampung kita yang kawasan tu ke, jangan kecam. Kesalahan ni semua kesalahan individu Long Tiger. Dia tak ada kena-mengena dengan orang kampung ke atau siapa ke. Jangan kecam. Kita minta mohon sangat-sangat jangan kecam isu tu. Lepas tu berkenaan dengan gambar-gambar. Yang ni pun satu, saya tengok pun banyak yang dah tersebar. Bila kita dah dapat point, sebelum ni kita cari pencerahan berkenaan dengan Long Tiger ni. Bila kita dah tahu Long Tiger ni siapa, tak perlu kita nak mengecam orang yang duduk dekat-dekat dengan Long Tiger ni. Pasal dia orang pun sebelum ni pun tak tahu siapa Long Tiger ni. Jadi kalau boleh netizen kita, rakyat Malaysia kita, warga negara kita, jangan tunjukkan sifat yang tak bagus macam tu. Tak elok sangat. Bila kita tak tahu, kita puja. Bila kita dah tahu, kita pergi kecam dia, kita pergi hina orang tu. Jangan. Sebab saya tengok banyak video gambar-gambar yang bila Long Tiger ada dengan jemaah ke, dengan apa ke, Long Tiger ada seorang, 10 jemaah kat situ, 10 tu kena kecam. Jangan. Pasal dia orang pun tak tahu. Macam Sir Azri semalam live, dia kata tajuk live dia ada waktu-waktu dia masa bodoh kita. Tu daripada tajuk Sir Azri live semalam. Jadi kita pun kena fikir, kita ada waktu masa-masa bodoh kita. Saya pun macam tu juga, ada waktu masa-masa bodoh dia datang tu. Jadi kita pun terikut. Jadi diorang pun macam tu juga. Gambar-gambar video bersama dengan Long Tiger, jangan kecam dia. Kesalahan bukan daripada diorang, kesalahan daripada Long Tiger. Kerana Long Tiger dia tak menunjukkan, dia tak cerita identiti dia apa semua. Jadi diorang pun tak tahu. Bila jadi benda ni diorang tahu. Jadi tu kesilapan pada diorang. Dan kita sebagai netizen ataupun warga negara, tambah lagi orang Melayu, jangan pergi kutuk diorang. Yang tu saya harapkan lah semua kepada netizen-netizen kita. Okey, berkenaan dengan apa lagi saya nak ulas malam ni. Jadi kita, alhamdulillah lah, saya nak bersyukur sangat kepada Allah kerana apa yang niat saya, apa yang perbuatan yang saya buat ni sebenarnya adalah untuk membuka mata semua pihak supaya lepas ni kita berhati-hati. Saya tidak cakap saya ni bagus, saya tidak cakap saya ni hebat, saya ni nak mengganggu aktiviti orang lain. Tetapi dalam hati saya ada satu perasaan yang saya sayangkan bangsa saya sayangkan negara saya sayangkan keamanan. Jadi bila tengok sesuatu perkara yang jadi makin lama makin hari makin menjadi, jadi saya perlu membuat satu pendedahan yang berani. Walaupun saya fikir pendedahan ni akan makan diri saya balik satu hari nanti. Kalau terjadi apa-apa buruk tentang diri saya terima, sebab saya rasa saya perlu dedah dan orang perlu tahu siapa Long Tiger ni. Jadi hari ni alhamdulillah semua dah tahu dan ramai orang buka mata tentang perkara ni. Dan saya harap kita selepas ni berhati-hati, jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang yang ada kedudukan, ada sesuatu kelebihan. Kita siasat dulu, kita kaji dulu, kita fikir dulu, baru kita follow. Kita tak kisah sesiapa pun yang nak jadi pemimpin, sesiapa pun yang nak jadi hebat,
siapa pun nak jadi baik, kita tak ada masalah. Dan kita menyokong dan rasa bangga kalau orang yang boleh bantu, orang yang boleh memperjuangkan hak-hak kita, yang ada nama, yang akan jadi hebat, kita bangga. Tetapi kita mesti kenal dia siapa. Pada saya satu je, saya hari ni umur saya dekat 40-an dah. Hari ni saya boleh jaga anak bini saya boleh jaga. Tetapi bila saya mati besok, siapa nak jaga anak-anak cucu saya? Jadi kalau kata kita tak melihat hari ni siapa pemimpin kita, siapa yang bakal memimpin kita akan datang, jadi kita tak tahu nasib anak cucu kita yang akan datang. Sebab tu kita kena berani. Hari ni kita kena berani. Berani bukan untuk diri kita, tetapi berani untuk masa depan anak-anak kita. Jadi pada hari ni, tauladan yang kita boleh ambil daripada kes Lone Tiger ni, kita rakyat Malaysia kena banyak membaca, kena banyak pengetahuan, kena banyak berfikir. Dan paling baik sekali adalah kita perlu menilai sesiapa pun individu. Kita nilai dulu orang tu. Kalau orang tu baik, kita sokong sangat-sangat. Kita sokong sangat-sangat apa yang dia buat. So banyak poin-poin saya dah bagi tahu. Cuma saya takut ada tertinggal poin. Saya buka pertanyaan sikit lah. Saya ambil beberapa pertanyaan yang netizen boleh tanya dalam masa 10 minit ni. Saya pun tak perlu nak cakap banyak, pasal segala-gala dah selesai, segala-gala semua dah clear. Lagi satu, bila saya terbaca pasal jebat ni, saya harap, okey, tauladan yang kita ambil seterusnya adalah berkenaan dengan Abang Tiger, Abang Jebat, Abang Botak Bon, Abang semualah, abang-abang besar kita, abang-abang yang ada nama semua. Saya mohon sangat kepada abang-abang semua, kita ni rakyat Malaysia, kita ni anak Malaysia, kalau boleh dengan tauladan, dengan kejadian yang ada pada hari ni, kita bersatulah sebagai rakyat Malaysia. Cukup-cukuplah kita bertelagah, cukup-cukuplah kita cabar-mencabar, cukup-cukuplah kita memburukkan nama Malaysia ni, nama rakyat Malaysia ni dengan tingkah laku yang keras, tingkah laku yang tak baik apa semua. Sama-sama kita bersatu, kita fikir macam mana kita nak jadikan Malaysia ni sesuatu, nak jadikan masyarakat Malaysia ni harmoni, masyarakat yang bertoleransi, tidak ada unsur-unsur gangster, tidak ada unsur-unsur mengeji, mencabar. Saya mohon kepada brother-brother besar ni supaya kita dapat bersama-sama bermaaf-maafan. Kita buanglah perkara yang lepas-lepas, kita buanglah apa benda sekalipun yang rasa tak puas hati. Kita ambil tauladan sebesar-besar tauladan daripada kejadian Lone Tiger ni, kita bersatulah. Saya menyeru sangat-sangat, kita bersatulah demi agama Islam, demi Melayu, demi bangsa, demi tanah air negara kita yang kita cinta. Saya mohon kepada abang-abang kita semua,